KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Yap, anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 yang bersiaran secara langsung di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, saya nak tanya kepada anda semua murid-murid di rumah ni, dah vaksin dah? Dah? Alhamdulillah. Kalau belum, cepat-cepat daftarkan diri anda semua untuk vaksin. Okey, jadi hari ini mata pelajaran yang kita nak belajar agak-agak apa? Cuba teka. Adakah A, sains komputer, B, sains komputer, atau C, sains komputer, atau D, semua di atas? Apa jawapannya murid-murid? Ya, jawapannya adalah A, B, C, D, sains komputer. Tapi masalahnya, siapa guru yang akan mengajar kita pada petang ini? Nak tahu siapakah beliau ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Itu dia Cikgu Faridah kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kali ketiga ada di Sukses SPM Cikgu. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Cikgu okey ke Cikgu? Cikgu macam garang dengan saya sekarang ni. Takutlah saya Cikgu. Oh, jangan garang Cikgu. Ni Cikgu, saya nak tanya untuk mata pelajaran sains komputer. Pada pertandingan kita akan belajar sekejap lagi. Apa bab yang kita nak belajar Cikgu? Sebab saya tahu dalam mata pelajaran sains komputer ni ada banyak macam pengiraan lah, nak kena buat data lah. Jadi apa bab yang kita nak sentuh sekejap lagi ni Cikgu? Sebenarnya bab yang kita nak sentuh kejap lagi adalah sambungan daripada siri pertama dengan siri kedua. Hari ini siri ketiga. Iaitu kita nak belajar tentang penormalan. Penormalan Siri pertama kita belajar tentang mencari kunci. Betul. Siri kedua kita mencari ERD, tukar kepada skema hubungan, dan juga mencari kebergantungan fungsi. Jadi siri ketiga ni ialah kesinambungan daripada siri 1 dan siri 2. Siri 2. Jadi siapa yang mengikuti siri 1, siri 2 memang tahulah. Dan terutama yang pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran sains komputer ni dah tahu sangat Cikgu. Tapi ini kita nak refresh, betul tak Cikgu? Ya, refresh sikit. Okey, baik Cikgu dah ada pelajar-pelajar ni Google Meet ni. Mana Cikgu? Ada nampak ke? Belum lagi kan? Belum lagi. Sebab tu kita nak panggil dia sekarang. Ini dia, ada 2 buah sekolah, iaitu daripada Sarawak, 1 daripada sekolah Cikgu. Daripada Trolak Perak pun Cikgu kan? Nak tahu siapa? Jom kita tengok. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Lambai sikit. Lambai sikit kawan-kawan. Itu dia yang saya cakapkan tadi. Satunya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kuching Sarawak. Lagi satu Sekolah Menengah Kebangsaan Trolak Selatan Perak. Jadi kita nak tanya, mana satu sekolah yang daripada Kuching Sarawak tu? Cuba angkat tangan sikit. Itu dia. Sila perkenalkan diri anda. Beritahu nama dan juga cita-cita awak. Salam sejahtera, nama saya Ling Xing Jun dari SMK Tinggi Kuching. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor yang boleh membantu sesiapa yang memerlukan bantuan. Doktor, saya sakit lah doktor. Tiba-tiba sakit terus. Okey, itu dia. Seterusnya, yang ini dah Cikgu, kali kedua dah dia bersama dengan kita. Dia ke bawah pula. Tak apa, kejap lagi kita akan bersama dengan dia. Ini seterusnya Haris, betul ke Haris? Haris? Betul. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haris bin Sasuddin. Okey. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Ya, itu dia. Haris yang ingin menjadi doktor Cikgu satu hari nanti. Amin, insyaAllah. Okey, seterusnya yang pakai cermin mata tu. Ada orang pakai cermin mata kan? Yang ini. Haznur. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haznur Fahana binti Sarnizam. Cita-cita saya ingin menjadi guru bahasa Inggeris. Terbaik. Okey, seterusnya Rida, betul kan? Rida Jemaima. Ya, betul. Okey.
Assalamualaikum. Saya Rida Jemaimah binti Rozaini. Baik. Cita-cita saya ingin menjadi makeup artist. Wah, boleh apply nanti dekat sini cikgu. Terbaik. Okey, seterusnya siapa tu yang pakai tudung warna oranye? Assalamualaikum, nama saya Nur Azura Nabida binti Idris, bersekolah di SMK Trolak Selatan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pereka fashion. Terbaik. Okey, terakhir sekali ini yang saya cakap tadi dah 2-3 kali dah bersama dengan kita ni. Akash. Salam sejahtera, nama saya Akash dan Alai Sajam Putih. Cita-cita saya jadi seorang guru sejarah. Apa sejarah? Guru sejarah. Okey. Saya dengar dia nak jadi sejarah. Sejarawan. Sejarawan. Okey, itu dia murid-murid yang akan bersama kita pada petang ini. Jadi cikgu, apa-apa pun sebelum kita nak mulakan kelas kita, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, boleh kita lakukan sanitasi? Okey, mari sini cikgu. Ada gel pemasmi kuman. Yap, silakan cikgu terlebih dahulu dan diikuti dengan saya. Alright, kita pun dah gunakan gel pemasmi kuman. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan mulakan kelas kita bagi mata pelajaran Sains Komputer. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Faridah kita. Yang kejap lagi kita akan mulakan kita punya kelas kita bagi mata pelajaran Sains Komputer. Tapi sebelum itu, saya nak tanya dulu dekat kawan-kawan kita ni, dekat Akash. Akash, apa pandangan awak tentang mata pelajaran ni, Akash? Pada pandangan saya, subjek Sains Komputer ni agak susah. Tapi kalau kita belajar bersungguh-sungguh dan fokus waktu cikgu mengajar, pasti kita boleh mencapai A+ dalam subjek ini. Itu yang saya nak dengar tu. Terbaik Akash. Okey, seterusnya adalah Nur Azura. Pada pandangan saya mengenai subjek sains komputer ini ialah subjek sains komputer ini sangat mudah untuk kita skor dalam peperiksaan. Hal ini kerana ia berkait rapat dalam kehidupan harian kita dan mudah untuk kita memahami. Dengan ini, saya berharap saya dapat skor A+ dalam subjek sains komputer. Yes, terbaik dia. Itu kata daripada pereka fashion kita, cikgu. Terakhir sekali ni saya nak tanya kepada Sinji ni, daripada Sekolah Kuching Sarawak ni. Apa pandangan awak tentang mata pelajaran ini? Senang ke? Susah ke? Pada pandangan saya, subjek sains komputer ini sangat berguna kerana kita boleh mengaplikasikan teknik pemikiran computational untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Itu dia kata daripada seorang doktor, cikgu. Bakal doktor. Amin. Okey, jadi itu dia pandangan pelajar mengenai mata pelajaran Sains Komputer. Dan sekarang ini, jom kita mulakan kita punya kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Faridah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Akmal. Sama-sama. So hari ini kita sambung balik siri yang ketiga, iaitu kita akan belajar tentang penormalan. Okey. Masih lagi dalam tajuk reka bentuk, tapi siri yang ketiga. Jadi murid-murid sepatutnya dah tengoklah siri yang pertama dan kedua supaya dapat membantu memahami dalam siri yang ketiga. So dalam siri ketiga ni cikgu hanya menyentuh tentang bagaimana melaksanakan proses penormalan data sehingga 3NF berdasarkan skema hubungan. Berdasarkan situasi lah yang diberi nanti. So kita pergi kepada yang pertama dulu. Yang pertama ialah kita kena tahu dulu apa maksud penormalan sebenarnya. Saya cikgu tanya Akmal lah, penormalan tu apa Akmal? Tak ada jawapan kat sini cikgu. Ni budak tak study ni. Saya study semalam tapi bab lain. Pandai-pandailah menyelesaikan masalah. Okey, kalau kita sebut penormalan ni cikgu kan, yang saya tahu dia ada kena mengenai dengan apa anomali tu. Okey, ada tu, ada rupa tu. Okey, anomali tu dan juga ni data dalam jadual cikgu. Menghapuskan anomali data dalam jadual. Okey tu adalah bau-bau sikit. Tapi kalau 2 markah cikgu bagi kosong juga.
Okey, jadi kita kena jawab bila kita cerita pasal penormalan, kita kena tahu juga dulu teori tentang penormalan. Jadi cikgu tak nak bercakap banyak sangat. Cikgu nak minta Akmal tolong panggil seorang pelajar, seorang murid untuk bantu cikgu. Apa itu maksud penormalan? Panggil murid-murid boleh, jangan suruh saya yang excellent cikgu. Okey, ini siapa ni? Sesiapa saja ke cikgu? Boleh, siapa saja. Okey, kalau yang ini kalau saya panggil dia mesti dia akan bagi yang terbaik cikgu, iaitu Akash. Tolong saya Akash. Penormalan ialah satu proses analisis untuk mengurangkan kelewahan data dan mengelakkan berlakunya anomali data dalam jadual. Ini nampak jawapan orang study. Ya Akmal ya, kena tiru macam itulah. Jadi maksudnya bila kita sebut penormalan ni bukanlah kita nak sekadar menormalkan apa yang tak normal, tetapi kita kena tahulah daripada orang kata jawapan daripada kriteria pengkalan data ni. Penormalan ialah untuk mengurangkan kelewahan data dan mengurangkan juga anomali, menghapuskan anomali terhadap data. Dalam jadual. Apa anomali-anomali? Kena tengok siri-siri sebelum ni lah. Sebab ni kita nak cerita pasal penormalan je. Yes. So, soalan yang biasa kita sekadar bila buat penormalan kita faham kena buat 1NF, 3NF. Tapi kita lupa bahawa kadang-kadang soalan dia tanya teori. Teori yang biasa dia tanya apa? Biasa dia tanya yang ini yang saya tunjuk dalam slide ni, iaitu pertama dia biasa akan tanya jelaskan tujuan penormalan. Mengapa kita nak kena buat penormalan? Itu soalan yang biasa. Biasanya ada dalam kertas 1 bahagian A. Membawa markah 2 atau 3 markah. Tapi bila sebut tu kena adalah, maksudnya boleh jelaskan daripada berbagai aspek, cuma kena ada kata kunci. Jadi boleh tak panggil seorang murid untuk ceritakan, macam kalau tanya soalan ni pada dia, apa dia nak jawab? Okey, kita minta makeup artist cikgu. Makeup artist. Siapa tu? Reda Jemaima. Ya. Boleh ke? Boleh. Okey, silakan. Tujuan penormalan ni untuk menimbulkan kelewahan data. Mengurangkan kelewahan data. Okey. Bagus jawapan tu. Tapi sebenarnya bila kita menjawab, bila soalan teori bila kita menjawab, kita kena tengok bahan rangsangan. Bila kita tengok bahan rangsangan, kita kena menjawab tu biar ada kaitan dengan bahan rangsangan. Itu perkara yang paling penting. Jangan jawab sekadar teori atau sahaja, kena kaitkan dengan bahan rangsangan. Tapi kata kunci tu kena ada. Apa kata kunci dia? Ada 2 kata kunci di sini, iaitu meminimumkan kelewahan data dan menghapuskan anomali data dalam jadual. Itu kata kunci dia. Tapi kena kaitkan juga dengan soalan. Sebab biasanya soalan ada bahan rangsangan. Nanti kena kaitkan juga. Tapi kata kunci ni mesti juga dinyatakan. Itulah maksudnya penormalan. Nanti kan kalau kata menormal, akan jawab pula menormal tu apa dia kan. So kata kunci ni mesti ada. So kita terus pergi kepada penormalan lah. Dalam penormalan ni yang peringkat SPM kita belajar 1NF, 2NF dan 3NF sahaja. Jadi apa tu 1NF, apa tu 2NF, apa tu 3NF. Jadi 1NF secara umumnya iaitu satu jadual di mana atribut dan lajur dia bernilai tunggal. Apa nilai tunggal? Nilai tunggal kita panggil juga atomik. Atomik. Dan nilai yang disimpan dalam lajur tu mestilah domain yang sama. So apa maksud domain yang sama? Dalam kalangan murid tahu tak apa maksud domain yang sama? Mungkin Haris data yang sama. Pantas. Ya, siapa yang jawab tu? Jenis data yang sama. Kalau integer sahaja, kalau karakter, kalau varchar sahaja. Okey, dan juga semua lajur harus mempunyai nama yang unik. Okey, apa maksud nama yang unik? Mari cikgu tunjukkan. Okey, contohnya kalau adalah dalam medan tu ada nombor murid, no murid, tak boleh ada lagi no murid. Kena ada nama lain lah. Kalau nak ada juga no murid tu mungkin nombor murid ke. Tak boleh ada nama yang sama. Itu maksud dia. So ini cikgu bagi terus contoh apa maksud atomik. Mungkin murid-murid ada yang tak berapa jelas tentang apa maksud atomik. So atomik ialah, ini contoh jadual cikgu bagi. So atomik katakanlah di sini, nampak di sini. Ini atomik ke tidak? Atomik Atomik ke tidak? Atomik ke tidak murid-murid? Azura. Atomik ke tidak Azura? Tidak atomik. Tidak atomik kenapa? Kerana masih terdapat data yang
Data berkumpul. Data berkumpul. Okey. Ini maksud dia ya. Ini maksud dia. Jadi macam mana kita nak atomikkan dia? So kita atomikkan dia dalam bentuk seperti ini. Kita pecahkan dia jadi dia single value. Itu kita panggil single value ataupun atomik. Jadi setiap baris tu ada single value sahaja. Macam tadi kan kita tengok kan? Okey. Jadi seterusnya kita pergi soalan yang pertama lah, iaitu soalan pertama, lakukan penemelan kosong NF ketiga NF dan berikan justifikasi. So macam mana nak buat penemelan dan kemudian berikan justifikasi. Okey. Untuk soalan ini sebenarnya dia masuk dalam kertas 1 dan kertas 2. Jadi murid-murid kertas 1 pun ada, kertas 2 yang projek sekarang sedang dilaksanakan pun ada juga dalam fasa 2. Jadi kita tengok betul-betul lah hari ni macam mana nak menormalkan. So soalan cikgu yang pertama, jadual ini atomik ke tidak? Seorang murid. Tidak. Reda je jawab. Tidak. Okey, jawapannya tidak. Sebab apa tidak? Link. Sebab apa tidak link? Link. Kerana masih ada data data yang terkumpul. Betul-betul kumpulan berulang lagi satu dipanggil kumpulan berulang. Di sini iaitu projek ID dan nama projek. Jadi bila dia dah ada dalam bentuk yang tidak atomik, kita kena atomikkan dia lah. Okey, nak atomik tu makan masa. Jadi cikgu pendekkan. Okey, dah siap atomik. Soalan cikgu yang seterusnya. Adakah 1NF ini sempurna atau tidak? Tidak. Okey. Siapa kata jawab tadi? Kenapa tidak? Sebab ada kunci primer. Okey, bagus. Sebab tidak ada kunci primer. Jadi belum sempurna. Dia dah atomik tapi dia belum sempurna lagi sebagai 1NF kerana dia tidak ada kunci primer. Jadi kenalah bagi kunci primer. Dalam siri 1 cikgu dah terangkan macam mana nak menentukan kunci primer. Jadi boleh tak seorang cadang apakah kunci primer? Projek ID. Projek ID dengan apa Aznur? Projek ID saja? Projek ID. Nama projek. Projek ID. Projek ID. Nama projek. Kunci primer apa dia? Seorang tolong angkat tangan lah nak jawab. Aznur. Berebut dah. Aznur. Ramai angkat tangan. Okey. Tunggu giliran. Kita minta Aznur dulu boleh ke? Okey, boleh. Okey, silakan Aznur. Projek ID dengan pekerja ID. Okey. Haznur memilih projek ID dan pekerja ID. Cikgu pun pilih perkara yang sama sebagai KP. Jadi kalau nak tahu macam mana penentuan KP, kena tengok CD 1 lah. Jadi CD ni kita nak fokus kepada ini saja. Jadi biasanya KP kita letak di bahagian hadapan. Okey, susunan bagi setiap data ni, setiap lajur ni, kita tak kisah dia duduk kiri, kanan, depan, belakang. Tapi KP biar kita kumpul setempat letak ke depan. Cikgu kalau KP tu jauh-jauh boleh cikgu? Boleh, tapi tak comel. Kita bagi dia perfect supaya kita nampak perbezaan dia. So apa ciri-ciri kunci primer? Seorang bagi. Tadi ramai sangat angkat tangan. Haris. Unik, minimal, stabil dan tidak null. Okey, bagus. Unik, minimal, stabil dan tidak null. Jadi dalam kes ini dia adalah unik bila kita gabungkan dua ni dia adalah unik. Jadi unik dan dia minimal lah. Kita gabungkan attribute tu yang terpendek, yang paling pendek boleh bagi. So bila kita dah selesaikan satu NF ni, so apa langkah seterusnya? Kita kena bagilah justifikasi. So dah buat, kena ada justifikasi, maksudnya penerangan tentang jadual tadi yang kita buat. So cikgu ada warnakan di sini warna hitam, warna purple, warna kelabu. So apa benda ni? Okay, bila kita sebut penemelan, kita tak boleh lari daripada penerangan tentang kebergantungan fungsi. Jadi bila sebut je penemelan, bila kata jelaskan tentang jadual 1NF ni, maksudnya kita kena bercerita tentang kebergantungan fungsi. Bukan cerita tentang ini wujud ini, bukan. Kita bercerita tentang siapa bergantung pada siapa. Jadi warna hitam tu adalah sepenuh, purple ialah separa dan begitu juga warna kelabu. Jadi penerangan ini boleh juga buat dalam bentuk cikgu lukis ini, tetapi paling cantik kita buat dalam bentuk yang spesifik. Okey. Macam mana nak baca ni? Seorang tolong baca. Macam mana nak baca gambar rajah ini? Okey. Kita minta link boleh? Link Shin Jin.
Boleh. Okey. Attribute project ID dan pekerja ID boleh menentukan attribute bayaran. Okey, bagus. Projek ID dan pekerja ID boleh menentukan bayaran. Jadi ini dipanggil sebagai kebergantungan fungsi sepenuh. Kenapa dia sepenuh? Kerana bayaran ini, atribut bayaran ini mesti ada kunci projek ID dan pekerja ID. Baru dia boleh ditentukan. Kalau tak ada, katalah tak ada projek ID. Dia nak bayar atas nama projek apa? Kan? Betul juga. Kalau katalah pekerja ID tak ada, dia nak bayar kat siapa? Kan? Kak Akmal. Boleh juga. Jadi sebab itulah kita panggil kebergantungan fungsi sepenuh. Sebab dia bergantung kepadanya. Baik. Okey, cikgu, kita nak bertirahat dulu boleh cikgu? Tapi sebelum tu saya nak imbas apa yang kita dah belajar tadi. Antaranya kita dah sentuh mengenai apa itu penormalan, apa itu atomik, sama ada dia data berkumpul ke, tidak berkumpul ke, dan juga primer. Dan baru je tadi cikgu ada mengatakan kebergantungan fungsi sepenuh. Selepas ini kita akan sambung balik nak tahu apa dia. Selepas ini sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 dan sekarang ini Akmal nak update kes harian COVID-19 di negara kita. Hari ini kesnya adalah 22,242. Jadi ingat kepada murid-murid di luar sana, sentiasa patuhi SOP, okey? InsyaAllah kita boleh menang dalam menangani COVID-19 ini. Okey, cikgu. Kita tinggalkan sekejap mengenai kes COVID ni, cikgu. Kita fokus balik dekat ni. Penormalan 1NF. Apa dia tu, cikgu? Okey, tadi cerita 1NF kan? Sekarang kita nak sambung tadi cerita tentang kebergantungan fungsi sepenuh. Sekarang kita sambung tentang kebergantungan fungsi separa. Okey. Justifikasi dalam 1NF mesti dijelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya pemeriksa ataupun pentaksir dapat memahami bahawa murid-murid faham tentang apa yang dia nak buat tu. Sebab itu kena ada justifikasi. So untuk separa, gambar rajah adalah seperti ini dan penerangan dia adalah seorang, tolong baca penerangan dia. Siapa? Boleh? Siapa? Azura? Azura? Atribut nama projek. Atribut nama projek. Betul ke? Tak, kita baca. Macam mana nak baca? Saya letak gambar rajah. Saya letak gambar rajah ni. Macam mana awak nak buat bacaan terhadap gambar rajah ini? Sekejap. Atribut projek ID dapat menentukan atribut nama projek. Okey, bagus. Atribut projek ID dapat menentukan nama projek. Jadi sebab apa kita panggil separa? Sebab sebahagian kunci, kan tadi ada 2 kunci kan? Betul. Sebahagian kunci sahaja boleh menentukan atribut yang lagi satu. Jadi ini kita panggil separa. So bila kes separa ni ada, bila ada saja kes separa, selain daripada kita nak buat justifikasi, kita boleh lukis ataupun kita buat penerangan dalam bentuk ayat yang macam Azura cakap tadi. Jadi yang kita ada 2 separa tadi, jadi satu lagi pekerja ID dapat menentukan nama pekerja, jabatan ID dan jabatan. Perlu tak saya nak buat gambar untuk jabatan ID dan jabatan? Boleh. Tapi memadai satu sahaja jika buat penerangan. Macam ni saja. Dan bila dah selesai dah ni penerangan ni, kita nak lompat pergi 2NF kan. So bila kita nak lompat pergi pada 2NF, kita kena tahu kenapa dia kena lompat 2NF. Sebab terdapat kebergantungan fungsi separa. Jadi untuk 2NF, apa tujuan kita buat 2NF? Apa tujuan? Akash, apa tujuan kita buat 2NF, Akash? Untuk
menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Bagus. Untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Itu tujuan kita buat 2NF. So apa langkah yang kita buat dalam 2NF? Okey, apa dia? Kita minta Akash lah boleh sambung Minta maaf, apa dia Akash? Pecahkan jadual. Pecahkan jadual. Bagus. Pecahkan jadual. So jadual ni dia mestilah menghapuskan kebergantungan fungsi separa supaya setiap jadual hanya mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh sahaja. Jadi sebab itulah kita pecahkan jadual. So bila kita nak pecahkan jadual, berapa banyak jadual kita nak pecah. Jadi kita nak tengok di mana, panduan apa kita kena tengok. Projek. Link, apa panduan kita nak pecahkan jadual tu? Okey. Melalui ni kita panduan daripada justifikasi yang kita bagikan dalam 1NF. Jadi justifikasi dia macam mana tadi? Separa dan sepenuh kan? Jadi kalau sepenuh tu biasanya satu jadual. Sepenuh satu jadual. So bila sepenuh satu jadual, ambil je data dia semua. Okey, ambil data dan kena tengoklah projek ID, pekerja ID dan bayaran. Dan kemudian separa. Okey, dalam 1NF separa adalah bentuk lukisannya seperti di atas yang warna putih ni. Okey? Tapi bila kita lompat pergi kepada 2NF, bila penerangan dia, gambar rajah dia adalah seperti di bawah. Gambar rajah dia. Jadi bila penerangan tu, projek ID boleh menentukan nama projek. Jadi kita buat jadual. So bila buat jadual, data tu ada duplikasi. Maksudnya ada kelewahan, ada pertindanan, ada pengulangan. So kita buang yang bertindan, tinggalkan satu sahaja. Jadi tinggallah tunggal satu-satu. Ya? Sebab tujuan kita buat penormalan ni, kita nak mengurangkan kelewahan data. Okey. Dan seterusnya sama juga dengan separa yang kedua. Okey. Jadi boleh tak cuba lukiskan? Cikgu dah tunjuk gambar rajah pertama tadi kan? Lukiskan. Begini untuk penerangan. Ingat ya, bila menerang, bila kita buat justifikasi, bukan sekadar gambar. Kena buat ayat. Tapi cikgu tak tulislah ayat kat sini. Ayat tu dekat kamu lah. Ya? So, kalau begini, macam mana pula rajah dia? Jadi cikgu nak minta lah murid-murid semua yang berenam ni dapat lukiskan apakah rajah yang sesuai untuk penerangan bagi jadual pekerja ni. Kita minta semua ke semua, atau semua? Ada tak gambar rajah dia? Ada tak gambar rajah dia? Sekejap je kan? Okey. Cepat je ni, free hand je. Okey. Saya dah siap dah cikgu. Okey. Akmal pantas. Ya. Ini itu dia. Okey, bagus ya, macam itulah lebih kurang. So bila ingat ya, bila kita buat penerangan tu, biarlah cerita-ceritalah bahawa pekerja ID dapat menentukan nama pekerja ataupun nama pekerja dapat ditentukan oleh pekerja ID. Pekerja ID. Dia anak panah dia terbaliklah. Anak panah ni sebenarnya menentukan macam mana ayat kita nak buat. Okey. Dan lepas kita dah buat 2NF tu, janganlah syok sendiri kan. Kita buatlah kumpul tiga-tiga. Maksudnya inilah 2NF awak. Okey, inilah 2NF anda. Iaitu ada jadual bayaran, ada jadual projek dan pekerja. Dan jadual ini asal dia ada satu nama saja, bayaran. Tapi bila kita pecahkan jadual, dia ada nama lain. So bila nama lain ni, bagilah nama yang sesuai. Janganlah nama Cik Embon kat sini, tak sesuai lah. Ya, bagi nama sesuai. Kalau pekerja biasanya pekerja. Okey. Dan selepas dari ini kita akan buat 2NF. Bila 2NF, ini sempurna tak lagi 2NF? Sempurna ke tidak lagi 2NF? Hazno, sempurna ke tidak lagi? Haris nak jawab. Belum. Kenapa ya Haris belum sempurna? Tiada kunci asing. Okey, bagus. Tiada kunci asing. Ramai murid terlupa semasa memecahkan jadual. Semasa memecahkan jadual, perkara paling penting ialah kena ada hubungan setiap jadual. Pastikan pertama sekali jadual tu ada KP semua ada. Tapi kena ada KA, kunci asing. Iaitu tujuan dia untuk menghubungkan antara jadual. Kalau tidak ada KA, biasanya murid akan banyak hilang markah di situlah. Ya? Sebabnya murid selalu shock sendiri, dia lupa. Dia excited sangat, KA dia lupa. Jadi kita kena letak KA. Jadi siapa jadi KA? KA di sini ialah projek ID dan pekerja ID juga. Projek ID dan pekerja ID. Ya? Apa sifat KA? Sifat KA dia boleh berulang.
kat sini memanglah dia berulang kan, tapi bila dia sendiri-sendiri, dia berulang lah. Sebab tu dia KA. Tapi bila kita kabungkan dengan pekerja ID, dia dah jadi unit. Sebab tu dia jadi KP. Ya? Okey. Dan seterusnya, kita kena tahu pula lah. Dah selesai dah 2NF, buatlah penerangan tentang 2NF, bla 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 bla. Kan? Okey, apa cerita penerangan dia? Ceritalah tentang jadual tadi, iaitu setiap jadual mempunyai kebergantungan fungsi sepenuh sahaja dan kebergantungan fungsi separa telah dihapuskan. Namun terdapat kebergantungan fungsi transitif dalam jadual pekerja. Okey. Kenapa cikgu buat macam tu? Sebabnya bila dalam jadual kita nak lompat pergi 3NF, kita kena cerita dulu sebab apa kita nak melompat pergi 3NF. Sebab apa? Sebab kerana dalam jadual pekerja masih terdapat kebergantungan fungsi transitif. Okey, dalam jadual pekerja, jadual bayaran tak ada. Jadual ini tak ada. Tapi apa itu kebergantungan fungsi transitif? Boleh seorang bagikan cikgu. Apakah maksud kebergantungan fungsi transitif? Kita minta Rida boleh? Rida? Ya. Apa maksud kebergantungan fungsi transitif? Okey, Hazno boleh tolong? Hazno boleh tolong? Siapa yang tak? Jabatan ID boleh menentukan jabatan. Okey, Hazno terus bagi jawapan. Okey, cikgu tanya dulu maksud dia kan. Okey, apa maksud kebergantungan fungsi transitif? Fungsi transitif ialah atribut bukan kunci. Kena pegang itu ya. Atribut bukan kunci. Maksudnya di sini siapa yang bukan kunci? Oh, rupa-rupanya ada jabatan ID ni bukan kunci tapi dia boleh menentukan jabatan. Jadi ini sesuai dipecahkan jadi transitif. So bila kita pecahkan jadi transitif, kita pecahlah. Tengok saya pecah. Dia akan jadi pecah begini. Maksudnya dia pecah dua, iaitu jabatan dan pekerja. Dan kita tinggal sisa dia sikit dekat tempat asal. Siapa sisa dia? Jabatan ID. Berfungsi sebagai kunci asing. Berfungsi sebagai kunci asing. Jadi bagi jawabatan ni tadi, kita ada 3 kali kan? Jadi buanglah satu yang bertindan. Yang sama kita buang. Kita tinggal satu sahaja. Jadi dapatlah jabatan dan pekerja. Dan bila kita jawab untuk 3NF, kita kena lukis ke semua jadual. Bukan sekadar pekerja dengan jabatan, tapi kena ambil juga jadual yang kita tak pecah tu. Kita kena tulis balik. Ingat, mesti setiap jadual mesti ada KP dan setiap jadual juga mesti ada KA, mesti ada hubungan. Ya? Dan mesti ada nama. Kadang terlupa nak letak nama pun hilang markah. Oh, hilang juga markah cikgu Ya. Ikut dalam certain keadaan lah kan. Sebab soalan ni dia perlukan analisis kan. Jadi kadang-kadang dia ambil kira budak ni faham ke kan. Okey. So justifikasi kita bagi. Kita bacalah balik jadual yang kita buat tadi. Okey. Kemudian cikgu terus lompat kepada soalan yang kedua. Okey. Sebenarnya cikgu terlupa. Soalan pertama tadi ialah berkisar dalam situasi many to many. Situasi many to many di mana seorang pekerja boleh ada banyak projek dan satu projek boleh ada banyak pekerja. Many to many. Bila many to many biasanya kita ada KP, KA. KPKA. Kena ingat yang itu panduan dia. KPKA. Kita bukan sekadar baca data, tapi kita juga kena analisis hubungan kardinaliti supaya kita dapat tentukan dia ni 1NF ada tak 2NF, ada tak 3NF. Okey. Jadi kita kena fokus juga kepada situasi dia. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, hari ini 2 soalan sahaja. Ini 2 soalan sahaja. Iaitu lakukan penormalan 1NF sehingga 3NF. Baik. Berikan justifikasi. Okey. Situasi untuk maaf. It's okay. Situasi untuk yang kes ini iaitu seorang murid boleh menyertai satu persatuan sahaja. Jadi saya nak tanya seorang, apa yang anda faham tentang soalan ini? Kita minta Haris sebab nama dia dah ada dalam jadual tu. Jadi minta Haris, bolehkah Haris? Satu persatuan boleh disertai oleh ramai murid. Satu persatuan boleh disertai ramai murid, cikgu. Okey. Jadi maksudnya Haris faham macam tu kan? Iaitu jika seorang murid boleh sertai boleh satu persatuan sahaja. Okey. Sudah tentulah satu persatuan mesti ada ramai murid kan? Ada ke satu persatuan satu murid je? Jarang kan? Terus tutup persatuan tu. Ya, cikgu. Jadi bila keadaan ini
Dalam bentuk cardinality, dia cardinality yang macam mana? Apa dia punya ciri cardinality dia? Siapa dapat ni menjawab soalan ni? Apa dia? Boleh angkat tangan. Mungkin boleh angkat tangan murid-murid. Tu Akash. Akash, silakan. Cardinality dia one to many. Bagus. One to many. Bagus. Cardinality dia ialah one to many. Bila sebut one to many, maksudnya dalam jadual ini dia ada satu kunci sahaja. Satu kunci saja Ya. Okey. Satu kunci sahaja. Jadi nak tentu kunci nanti lepas ni. Okey, kalau nak tahu kita rehat dulu boleh cikgu. Baik, tadi cikgu dah sentuh dah mengenai, ingat kalau nak buat macam 3NF tu, ada, jangan lupa kita letak KA cikgu kan? Dan tadi apa tu one to many, many to many. Jadi selepas ini kita nak selesaikan soalan yang ini, betul cikgu? Betul. Ya, semuanya selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021. Jadi jom kita nak tengok ni soalan ni cikgu Tadi kita dah tahu dah Akash ada cakap one to many. Betul cikgu? Betul. Apa maksud di sebalik tu dan tengok tiba-tiba atomic. Cikgu. Okey. Akmal, kita sambung balik Tadi kita dah cerita kita dah masuk soalan yang kedua. Masih kena lakukan penemelan tapi dalam situasi one to many. Bila situasi one to many, biasanya ada satu kunci sahaja. Satu kunci. Walau bagaimanapun murid-murid kena analisis data juga. Ya. Jadi nak buat satu NF ni kena analisis data. Jadi sebelum kita analisis data, perkara pertama kita kena tahu jadual ini atomik ke tidak. Yang mula-mula tadi cikgu nak tanya kat Akmal lah terus. Atomik ke tak Akmal? Yang ini cikgu. Atomik ke tak? Tidak cikgu. Tidak? Okey, kosong markah. Jadual ini adalah atomik. Ya. Ini atomik sebabnya semua laju single. Cikgu memang zalim sikit hari ni. Bukan cikgu. Jarang saya pergi tekaan ni. Tak betul cikgu, selalu betul. Okey. So, selepas itu, perkara kedua, masa kita nak buat satu NF, kita kena tanya pula, ada tak kunci primer dalam jadual? Jadi seorang, Ling, ada tak kunci primer dalam jadual? Kosong markah. Terus. Zalim kan? Ada. Ada ke tak ada? Ada. Apa kunci primernya? Nombor KP murid. Nombor KP murid. Kenapa Ling pilih nombor KP murid? Kerana ia unik dan tidak berulang. Okey, bagus. Unik dan tidak berulang. Dia sebenarnya soalan tu kena jawab dengan justifikasi. Barulah nanti ada soalan pendek-pendek yang keluar tu kita tak panik sangat nak jawab kan. Cuba belajar jawab dengan ada justifikasi. Saya pilih ini kerana supaya nanti kita memudahkan kita jawab soalan. So, Ling memilih nombor KP murid kerana dia unik dan tidak berulang. Jadi, cikgu kenapa dalam kes ini tidak gabung dengan mana-mana atribut lain sebagai kunci primer? Sebab nombor murid ni saja, satu ni saja sudah dapat membezakan setiap baris rekod. Jadi kenapa mesti kita pilih yang lain, tambahan lain? Kenapa nak buat dua kali kerja? Kadang-kadang ada satu saja kan yang sesuai. Jadi ini dah memadai. Dan biasanya situasi one to many akan jadi begini. One to many. Kena baca juga situasi kena analisis juga data. Jadi bila dalam one to many, ini sudah satu NF. So apa dia seterusnya? Seterusnya ialah kita nak pastikan adakah jadual ini perlu atau tidak kita buat 2 NF. Saya nak tanya kepada Akash, perlu tak saya nak buat 2 NF untuk jadual ini? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Kerana tiada kebergantungan fungsi separa. Bagus. 10 markah. Ya. Kalau ada 10, biasanya 1 markah je Okey. Jadi bila tiada kebergantungan fungsi separa, kita tak perlu buat 2 NF. Kebanyakan murid salah faham sebab contoh dalam buku teks banyak sangat keluar many to many.
Jadi bila ada many to many biasanya ada 2NF, tapi situasi one to many tiada 2NF. Tiada 2NF. Jadi bila tiada 2NF maksudnya bukan tiada. Kita kena bagi justifikasi macam ni lah lebih kurang ayat dia. Oleh kerana tiada kebergantungan fungsi separa, maka 2NF adalah 1NF. Maksud dia 2NF ni kita salin balik jadual 1NF. Inilah juga 2NF. Dia tiada lah kan. Maksudnya dia kita salin balik. Inilah 2NF juga. Sebab dia tiada kebergantungan fungsi separa. Sepatutnya tak payah salin pun tak ada masalah ya. Sebabnya 1NF tu boleh lompat terus jadi 3NF. Jadi tapi kalau awak nak jawab juga 2NF, boleh jawab seperti ini. 2NF adalah sama seperti 1NF. Okey. Itu jawapan yang paling sesuai lah. So selepas daripada 2NF, mesti nak lompat 3NF kan? So, apakah ciri-ciri untuk nak tentukan 3NF? Haris, macam mana kita nak tentukan dia ada 3NF ke tidak? Sebab ada kebergantungan fungsi transitif. Sebab ada kebergantungan fungsi transitif. Di mana transitifnya? Hazno, di mana transitifnya Hazno? Cikgu tanya Hazno pula. Hazno, di mana transitifnya? ID kelas boleh menentukan nama kelas. ID persatuan boleh menentukan nama persatuan. Bagus. ID kelas boleh menentukan nama kelas. ID persatuan boleh menentukan nama persatuan. Ingat ya, apakah ciri-ciri kebergantungan fungsi transitif? Ialah atribut bukan kunci. Ini bukan kunci ya, bukan kunci, dapat menentukan atribut yang lain. So bila kita dah kan, maka 3NF perlu dilakukan bagi menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okey, kita pun hapuskan. So macam mana kita nak hapuskan? Kita kena pecahkan jadual ini. So jadual ni nak pecah lagu mana? Jadual dia akan pecah macam ni. Nombor KP dapat menentukan nama murid. Nombor KP dapat menentukan murid kan? Ini satu jadual. Okey. Satu jadual ialah yang kita cakap tadi, kelas. Okey, semasa kita buat pecah jadual ini, kita kena faham ya, bahawa data yang berulang kena padam. Maksudnya kalau dah ada, tak payah buat dah. Tinggal je yang tak ada. Tinggal je yang tak ada. So, begitu juga dengan yang ini, sama juga. Ini dah ada. Ini pun dah ada. Jadi, yang dah ada tak payah buat. Jadi, kita akan dapat hasil seperti ini. 3NF. Maksudnya daripada 1NF boleh lompat terus pergi 3NF jadi macam ni. Okey. Jadi dapatlah murid, kelas dengan persatuan. Nampak kelas tinggal 2 saja. Dia tak ada duplikasi ya. Dan kena ingat dia mesti masih lagi ada KA, kunci asing. Ni kunci asing. Kalau tak ada, dia tak sempurnalah. Sebabnya setiap jadual mesti ada hubungan dengan jadual yang satu lagi. Ya. Jadi ada 2 sini KA, iaitu ID persatuan, bertindak sebagai KA di jadual murid, tapi sebagai KP di jadual kelas. ID persatuan, KA di jadual murid dan KP di jadual persatuan. So selepas itu apa seterusnya? Bagikan justifikasi. So justifikasi kita boleh bagikan, kena cerita baliklah tentang atribut yang awak buat tadi. Pecah jadual jadi apa? Siapa pegang siapa jadi KP, siapa jadi KA kan. Jadi semuanya kena buat macam tu. So dan setiap jadual, okey, ini ayat yang penting kebergantungan fungsi transitif telah dihapuskan. Kena ingat semasa buat justifikasi tidak memadai sekadar cerita tentang telah dihapuskan kan. Kena cerita juga tentang jadual-jadual tersebut. Apa jadual tu buat? Siapa tentukan siapa? Siapa jadi KP, siapa jadi KA? Kena ceritakan. Barulah kita panggil justifikasi tu mengikut bahan rangsangan atau mengikut jadual yang kita jelaskan. So secara rumusan beginilah ya. Jika ada satu kunci 0NF, 1NF boleh lompat jadi 3NF. Bentuk 2NF sama dengan 1NF kerana tiada kebergantungan fungsi separa. Dan jika lebih dari satu kunci, ini case many to many kalau many to many 2NF, ada 2NF. Dan 3NF hanya ramai yang murid yang terlupa yang rasa macam wajib kena ada 3NF. Tidak 3NF ni tidak wajib. Bila tiada kebergantungan fungsi separa transitif, tak adalah 3NF. Sebab itulah soalan ini aras tinggi. Soalan ini perlukan penguasaan menganalisis data.
Jadi pelajar kena betul-betul analisis data dan kena praktis. Benda ni kena praktis. Macam maths lah juga kan? Practice makes perfect Itu dia. Terima kasih cikgu. Baik, jadi kepada murid-murid yang mengambil mata pelajaran kesusasteraan Cina. Ini dia. Kita bersama dengan Leteng. Leteng, ni hao ma. Hao, terima kasih Amal. Nanti cikgu akan memperkenalkan satu cerpen yang mana tajuk dia Jual Kobis, Mai Bai Cai. I tahu ia kisah benar pengarang dan sangat menyentuh hati. Wah, seronoknya. So kena stay tune pada pukul 5 nanti. Sekejap lagi kan? Ya, terima kasih Amal. Okey, itu dia. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Leteng bagi mata pelajaran kesusasteraan Cina. Leteng share ni. Ya. Itu dia. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan kita juga ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ni sekolah kita kan. Ada 2 buah sekolah. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Trolak Selatan Perak dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kuching Sarawak. Jadi kepada murid-murid di luar sana yang mengambil mata pelajaran ini juga, saya ucapkan all the best. Okey, cikgu, sekali lagi terima kasih. Kita akan jumpa dengan Leteng selepas ini bagi mata pelajaran kesusasteraan Cina. Saya Akmal Azri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat, stay safe.